Sekolah Menengah Kebangsaan Pelagat terletak di Mukim Pelagat, Kampung Padang Luas, Jetih, Terengganu, di atas tanah berkeluasan 7.2 hektar. Sekolah ini mula dibuka pada 20 September 1990 dengan tenaga pengajar perintis seramai 17 orang, manakala bilangan pelajar pula seramai 260 orang dan bilangan kelas 8 kelas sahaja. Semenjak Sekolah Menengah Kebangsaan Pelagat dibuka, sekolah ini telah diterajui oleh 7 orang pengetua. Meneruskan kesinambungan kecemerlangan pentadbiran, pada hari ini di bawah teraju pengetua yang optimis dan berwawasan, Hajah Cik Rohana binti Ibrahim, jumlah guru di sekolah ini telah bertambah kepada 75 orang, manakala AKP pula seramai 13 orang. Bilangan pelajar pula ialah seramai 731 orang. Bilangan bangunan di sekolah ini ialah sebanyak 26 buah yang terdiri daripada 8 blok. Falsafah sekolah ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Pelagat beriltizam untuk mewujudkan pembelajaran yang terkawal dan terancang untuk memupuk dan memperkembangkan potensi setiap pelajar ke arah kecemerlangan yang seimbang untuk diri, ibu bapa, agama, masyarakat dan negara. Sekolah Menengah Kebangsaan Pelagat mempunyai visi iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, manakala misinya pula melestari sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi inspirasi negara. Antara lain objektif sekolah ini ialah yang pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan Pelagat akan cemerlang dalam bidang kurikulum. Yang kedua, aktif dan cemerlang dalam bidang kokurikulum. Manakala yang ketiga, berdisiplin dan berakhlak mulia. Yang keempat, menghayati nilai murni bangsa. Dan yang kelima, berkeupayaan berbakti untuk kesejahteraan diri, masyarakat, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selamat bertemu kepada anak-anak pelajar tingkatan 4 sesi 2021. Terima kasih kerana masih lagi menyambung pelajaran di SMK Pelagat. Saya selaku PKku sukacita mengalung-alungkan kehadiran anda semua. Teruskan kecemerlangan anda dalam bidang akademik, kurikulum dan kokurikulum. Walaupun kita tak bersua muka, anda masih lagi boleh belajar di rumah menerusi PDPR yang sentiasa guru-guru anda berikan kerja rumah, dan anda teruskan buatlah untuk kecemerlangan kurikulum anda. Baik, dalam bidang kokurikulum, saya kenal ramai pelajar yang mempunyai bakat. Anda berbakat dalam bidang sukan, anda berbakat dalam bidang permainan, dalam olahraga, dalam unit uniform, dalam kelab persatuan dan juga dalam ko akademik. Anda teruskan kecemerlangan anda. Walaupun kita dalam musim PKP, tapi kalaulah sekolah dibuka satu hari nanti, anda terus datang ke sekolah. Tonjolkan bakat anda, gilakkan bakat anda, teruskan kecemerlangan anda dalam sukan, kokurikulum, kerana bakat anda itu jangan disia-siakan. Anda punya masa depan yang baik. Bidang kokurikulum, seperti mana kita tahu, 10% anda akan bawa markah untuk masuk universiti dan sebagainya. Jadi anda jangan sia-siakan kebolehan anda, bakat anda di bidang kokurikulum. Baik,
Saya suka mengingatkan anda bahawa anda perlu cemerlang dalam bidang co-curriculum. Anda ada bakat, anda ada kebolehan, anda tampilkan. Dan kami, para guru di bawah bidang co-curriculum, bawah unit co-curriculum akan mengasah bakat anda, melatih anda, membimbing anda, dan anda tidak akan sia-siakan bakat anda, akan diberikan penghargaan dan sebagainya. Anda mempunyai peluang untuk cemerlang sebab kecemerlangan anda bukan sahaja dalam bidang akademik. Kalau anda tak cemerlang bidang akademik, anda boleh cemerlang, boleh tunjukkan bakat anda dalam bidang co-curriculum dan anda punya masa depan cerah. Peluang belajar universiti masih terbuka luas kepada orang yang cemerlang dalam bidang co-curriculum. Okey. Misal katakan anda menjadi pengerusi dalam suatu kelab sukan, kelab persatuan, bidang co-curriculum, unit uniform, anda boleh tunjukkan bakat anda. Anda ada markah yang terbaik untuk anda tunjukkan, masukkan dalam CJ anda, penyertaan anda. Anda ada CJ yang banyak sekali dalam bidang sukan, dalam bidang co-curriculum dan unit uniform, kelab persatuan. Anda boleh attachkan, kembarkan CJ anda kepada guru-guru. Guru-guru akan gunakan CJ anda tersebut untuk masa depan anda. Anda keluar sekolah nanti, CJ anda itu laku dan sangat berguna untuk anda gunakan untuk masuk universiti dan kuliah sebagainya. Jadi, walaupun anda dalam PKP, masa sekarang gunakan untuk belajar, gunakan juga untuk cerdaskan diri anda. Yang penting, anda perlu jaga diri anda daripada sebarang penyakit. Bukan saja COVID, anda juga perlu hindari diri anda, jaga diri anda, keluarga anda daripada sebarang penyakit yang boleh menjejaskan kredibiliti anda, kebolehan anda untuk belajar dalam curriculum juga curriculum. InsyaAllah, anda mampu menjadi cemerlang, pelajar cemerlang di sekolah menengah pelagat. Dan kami para guru bukan saja dalam bidang co-curriculum, dalam bidang akademik juga, curriculum juga akan membimbing anda. Dan anda, semoga anda terus sukses di sekolah menengah kebangsaan pelagat. Bukan saja bidang curriculum, tapi juga dalam bidang co-curriculum. InsyaAllah, saya mendoakan anda dan keluarga anda cemerlang dalam di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Selamat belajar kepada semua pelajar tingkatan 4 sesi 2021. Anda selangkah belajar untuk SPN tahun ini 2021, tingkatan 4 tahun depan 2022 anda menduduki SPN. InsyaAllah anda cemerlang dalam curriculum dan co-curriculum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ibu bapa, murid-murid tingkatan 4 bagi sesi 2021. Saya Harun bin Ibrahim selaku PKM Sekolah Menengah Pelagat mengambil kesempatanlah di sini sepanjang pembukaan persekolahan 2021 dan kita berada dalam musim PKP. Beberapa perkara dan peringatanlah yang pihak sekolah perlu memberitahu kepada bapa dan juga pelajar bagi meneruskan pembelajaran anak-anak di rumah. Yang pertama, perkara yang perlu saya tekankan di sini ialah mengenai iaitu aspek disiplin pelajar. Disiplin pelajar bagi tingkatan 4 yang sudah tentunya masa bersekolah ada lebih kurang 2 tahun lagi, perlu fokus kepada tujuan sebenar iaitu kepada SPM pada tahun 2021. Dan apa yang kita semua maklum, sama ada bapa dan juga murid, pembelajaran yang berlaku hari ini ialah pembelajaran secara maya, online, melalui WhatsApp dan apa saja. Bentuk penyampaian guru kepada pelajar adalah berbeza secara kelas bersemuka. Jadi untuk makluman ibu bapa dan juga murid, yang pertama sekali, ibu bapa dan juga murid adalah peka pada situasi semasa di mana semua guru menggunakan WhatsApp untuk sesi PDPR kepada semua murid. Jadi ibu bapa, murid hendaklah peka dan sentiasalah mengambil peluang ini daripada apa-apa maklumat yang telah dihantar oleh guru ataupun mana-mana sumber yang boleh dipercayai daripada pihak sekolah. Bagi meneruskan agenda pembelajaran, pihak sekolah bersama dengan guru telah menyediakan beberapa versi pembelajaran PDR di rumah, dan penyampaian ini kemungkinanlah peratus yang diterima oleh pelajar adalah tidak sama sebagaimana kita bersemuka di sekolah. Cuma nak diingatkan kepada pelajar, ambillah peluang ini dan janganlah berada dalam keadaan yang tidak fokus
kerana pembelajaran ini sangat penting, terutama sekali pelajar tingkatan 4 akan meneruskan pelajaran pada tingkatan 5 untuk pengambilan peperiksaan SPM. Buku teks buku teks telah pun diedarkan kepada semua murid tingkatan 4. Kemungkinan peratus yang tidak hadir untuk mengambil buku teks adalah sangat berkurangan daripada data yang saya perolehi. Hampir 90% pelajar murid-murid tingkatan 4 telah pun mendapatkan buku teks. Buku teks adalah sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar, kepada murid tingkatan 4 bersama dengan guru semasa sesi PDPR. Lain-lain sumber pelajar-pelajar boleh melayari sama ada internet sekiranya bahan yang terdapat dalam buku teks perlu kepada penambahan. Apa-apa saja medium yang diperlukan oleh pelajar, saya percaya ramai murid-murid kita, pelajar-pelajar kita yang telah kenal pasti perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang berfaedah untuk sesi pembelajaran dapat diperoleh melalui internet. Kepada ibu bapa, sentiasalah mengawasi anak-anak supaya berada dalam keadaan yang baik dalam melayari internet supaya tidak terdedah pada bahan-bahan yang tidak memberi faedah dan bahan-bahan yang kemungkinan sekiranya tidak diawasi akan memberi kemudaratan kepada tingkah laku anak-anak kita. Jadi sama-samalah kita perhatikan, beri luang masa yang baik sentiasa bersama dengan ibu bapa untuk sesi pembelajaran PDF bersama dengan guru. Kepada murid-murid juga diingatkan supaya sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik kata-kata yang sopan semasa berhadapan dengan guru dan juga pelajar-pelajar lain dalam sesi pembelajaran PDPR. Kata-kata yang tidak baik hendaklah dijauhi sekali supaya tidak memberi tekanan emosi kepada pihak guru ataupun rakan sekelas. Bagi pelajar yang tidak dapat melayari internet, sudah pastilah masuk bulan Februari nanti pihak sekolah akan menguruskan satu alternatif bagi membantu pelajar-pelajar yang tidak bersama dengan guru-guru semasa PDPR. Saya harap ibu bapa yang tidak dapat di mana anaknya tidak dapat menyertai bersama guru dalam PDPR, bolehlah sedia maklum kepada pihak sekolah apakah masalah, contohnya masalah kekurangan peralatan seperti telefon internet yang tidak boleh diakses internet yang tidak boleh diakses, masalah kekurangan kewangan, banyaklah kita kena pastilah sebab tidak 100% murid-murid kita dapat bersama dengan guru dalam situasi PDPR seperti yang kita buat hari ini. Jadi diharap dapat bersabar sekiranya ada masalah bolehlah tolong maklum kepada pihak sekolah sama ada melalui guru kelas ataupun melalui guru-guru yang murid-murid kenal. Contohnya kalau saya sentiasalah dihubungi apa saja masalah, kita akan ambil kira dan ibu bapa boleh hadir ke sekolah untuk membincang masalah pembelajaran anak-anak. Jadi kita haraplah sama-samalah ibu bapa memberi kerjasama bersama dengan barisan pengurusan guru bagi membentuk dan membimbing anak-anak pelajar tingkatan 4 supaya dapat menimba ilmu pembelajaran bersama-sama dengan guru yang sebagaimana pihak sekolah susun. Jadi oleh itu pastikan anak-anak berada di rumah bagi menjamin kita berada dalam keadaan yang selamat daripada bala COVID. Sentiasalah berada di rumah, sekiranya perlu sahaja kita bergerak keluar, sekiranya tidak perlu maka duduklah di rumah bersama dengan keluarga. Murid-murid juga diingatkan supaya menjauhi perkara-perkara yang tidak elok, sama ada keluar bebas ataupun mensalahguna telefon yang telah diberikan oleh ibu bapa kita salah guna menggunakan ke arah perkara yang tidak baik. Sudah pastilah penggunaan telefon yang sepatutnya lah mengenai PDP, PDPR dan juga kita mencari bahan-bahan yang berfaedah sebagaimana yang saya telah maklumkan. Jadi penggunaan yang tidak memberi faedah hendaklah dijauhi supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat.
Sekali lagi saya pesan kepada ibu bapa dan juga murid, sama-samalah kita menjaga diri kita supaya kita selamat daripada bala Covid ini, dan sama-samalah kita berdoa agar kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita dapat datang ke sekolah sebagaimana biasa, ya, untuk meneruskan, ya, pembelajaran kita, menambah ilmu pengetahuan untuk masa depan kita. Ya, anak-anak pelajar, saya harapkan supaya sentiasa bersungguh-sungguh memberi komitmen pada guru-guru yang telah sedia untuk mengadakan program PDPR, ya. Jadi janganlah kita mengambil lebih kurang, ya, ataupun tidak ada rasa tanggungjawab. Jadi sentiasalah kita bertanggungjawab terhadap pengorbanan guru, ya, yang berniat ikhlas untuk mendidik anak-anak pelajar sehinggalah berjaya nanti. Jadi saya rasa itu sajalah sebagai peringatan. Untuk apa-apa peringatan lain, saya rasa lebih baiklah kita bersemuka, ya, berada di sekolah nanti, dan insya-Allah lah kita doakan supaya rantaian Covid dapat diputuskan dan dapat dikurangkan dan kita sama-sama kembali ke sekolah. Itu saja daripada saya selaku PKM SMK Pelagak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syafi'i bin Abdul Ghani, Guru Penolong Karat Pentadbiran SMK Pelagak. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan diri kerana sebagai orang baru di sekolah ini, dan sebahagian pada pelajar saya rasa masih belum mengenali diri saya. Jadi saya seperti mana yang mungkin pelajar maklum, mendaftar atau berlapor diri di sekolah ini pada tahun lepas. 2 hari datang sekolah bercuti sempena PKP. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun saya telah memulakan tugas daripada tarikh tersebut. Jadi saya ambil kesempatan ini ucap terima kasih kepada pihak unit kaunseling yang telah menyediakan video ini, dan khususnya untuk pelajar tingkatan 4. Sepatutnya kita ada minggu orientasi. Tujuannya untuk memberi peluang kepada para pelajar mendapat taklimat atau penerangan yang jelas berkaitan dengan pengurusan kelas, khususnya memilih aliran mana yang layak dan sesuai serta minat pelajar untuk ambil bahagian kelas-kelas tersebut. Walau bagaimanapun, saya rasa kaedah yang digunakan oleh pihak sekolah ini paling-paling tidak mampu membantu sedikit sebanyak para pelajar untuk mengenal pasti bidang mana, aliran mana yang sesuai, dan juga dengan kebolehan, minat serta kemampuan pelajar. Jadi untuk tahun ini tingkatan 4 kita seperti mana tingkatan 3 dibuka sebanyak 7 kelas, dan pihak sekolah telah menambah 1 kelas daripada biasa, iaitu kelas PSV dia jadi 2 kelas, kalau sebelum PSV 1 kelas. Dan ada sedikit perubahan dalam mata pelajaran bagi kelas-kelas lain, seperti mana yang saya rasa semua pelajar telah dimaklumkan oleh pihak sekolah melalui guru kelas masing-masing. Jadi pihak sekolah memberi peluang kepada anak-anak pelajar sekiranya ada rasa tidak puas hati ataupun rasa tidak sesuai dengan kebolehan dan juga kemampuan serta minat pelajar untuk tukar aliran, maka pihak sekolah memberi ruang pada anak pelajar. Datanglah bersama dengan penjaga atau hubungilah cikgu-cikgu kita untuk sama-sama kita buat yang terbaik untuk anak-anak pelajar. Jadi pihak sekolah telah menggunakan berbagai pengukuran untuk meletak ataupun mengagihkan pelajar mengikut aliran dan kelas yang telah ditetapkan. Jadi seperti mana biasa, kalau tahun sebelum ini kita ada peperiksaan penilaian tingkatan 3 PT3, tetapi oleh kerana tahun lepas PT3 tak ada dan peperiksaan akhir tahun pun kita tak sempat untuk laksanakan, maka kita menggunakan beberapa ujian sebelum ini untuk menentukan tahap pencapaian pelajar. Antaranya peperiksaan akhir tahun tingkatan 1, tingkatan 2, dan juga terbaru peperiksaan pertengahan tahun tahun 2020 yang telah diduduki oleh semua pelajar. Jadi atas perkara tersebut,
di samping dengan BDR yang telah ataupun penilaian bilik darjah yang telah dilakukan oleh guru-guru, kita jadikan sebagai ukuran untuk menentukan kelas anak-anak. Jadi berdasarkan beberapa ruang yang ada pada kita, maka wujudlah anak-anak pelajar di kelas yang seperti mana yang ada hari ini. Jadi saya ulangi, sekiranya ada anak-anak pelajar atau ibu bapa yang rasa anak dia untuk ditempatkan di kelas-kelas yang lain, maka pihak sekolah sehingga ke hari ini kita masih lagi memberi peluang kepada anak-anak pelajar untuk berbincang, untuk dapat penjelasan khususnya daripada guru-guru yang bertanggungjawab dalam mengatur atau menyusun kelas. Jadi untuk masa ini, peringkat awal persekolahan bermula pada minggu kedua, kita telah diarahkan oleh jabatan atau Kementerian Pendidikan supaya mengadakan kelas BDR, belajar dari rumah. Dan alhamdulillah peringkat awal kita diarahkan untuk mengajar ataupun memberi pendedahan pada anak pelajar dalam subjek teras terlebih dahulu, kerana kementerian menyedari bahawa pihak sekolah perlu mengambil masa untuk menyusun anak-anak pelajar mengikut aliran yang sesuai dengan seperti mana saya sebut tadilah. Jadi kita harap dengan adanya subjek teras ini, para pelajar tidak tertinggal untuk sama-sama belajar. Jadi kita haraplah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat meneruskan PDP kita atau pengajaran dan pembelajaran seperti biasa bersemuka di sekolah. Jadi saya ambil kesempatan ini menyeru anak-anak pelajar supaya menjaga diri sepanjang berada di rumah. Sahutlah seruan kerajaan, kita jaga kita. Mudah-mudahan kita dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti oleh wabak yang sedang melanda negara kita hari ini. Jadi kita lihat kes-kes peningkatan dalam jangkitan begitu tinggi dari sehari ke sehari. Jadi tanggungjawab ini terletak pada diri masing-masing untuk memastikan bahawa berlakunya penurunan dan seterusnya wabak ini dapat dibendung dan memberi ruang yang secukupnya kepada kita untuk teruskan belajar secara bersemuka di sekolah. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus hadir ke sekolah bersemuka seperti mana hari-hari sebelum ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan rakan-rakan pentadbir, guru-guru serta anak-anak tingkatan 4 yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan kasih sayang Allah pada kita, dapat juga kita bertemu dalam majlis orientasi murid tingkatan 4 walaupun secara maya. Bonda selaku pengetua SMK Pelagat sukacita mengucapkan selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua anak tingkatan 1 dan 4 yang telah mendaftar di SMK Pelagat, Sekolah TS 25 Kohort 5. Sampaikan salam penuh takzim dari bonda kepada ibu, ayah ataupun penjaga anak-anak, dan bersama ucapan berbanyak-banyak terima kasih kerana memilih SMK Pelagat untuk anak-anak meneruskan pengajian di peringkat sekolah menengah. Pada bonda, ini membuktikan bahawa ibu bapa serta penjaga anak-anak memberi kepercayaan dan meletakkan harapan kepada sekolah ini untuk membimbing dan mendidik anak-anak untuk terus cemerlang dalam bidang pelajaran. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita sekarang berada dalam musim PKP yang agak serius disebabkan pandemik COVID-19. Jadi banyak perkara terhalang.
untuk kita bergerak bebas seperti hari-hari biasa. Begitulah juga dengan bidang pendidikan yang turut sama terjejas. Disebabkan itu, suka bonda menasihati anak-anak dan ibu bapa serta penjaga supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan diri walau di mana berada. Lebih-lebih lagi apabila ingin berurusan dengan pihak luar. Sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Sekiranya anak-anak dan penjaga perlu datang ke sekolah, jagalah diri dengan memakai pelitup muka, mengimbas suhu bila masuk ke kawasan sekolah, membasuh tangan serta berada dalam jarak yang selamat. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat datang ke sekolah dan belajar secara bersemuka sebagaimana biasa. Anak-anak yang bonda kasihi sekalian, bonda percaya anak-anak tentu sudah berada dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Jika ada masalah, berhubunglah dengan pihak sekolah. Sekiranya ada kerja rumah yang diberikan oleh guru, cubalah sedaya upaya menyelesaikannya. Diharapkan ibu dan ayah juga sama-sama membantu dan memantau kerja buat ataupun kerja sekolah bagi anak-anak. Anak-anak adalah generasi pewaris, pewaris generasi masa hadapan. Kejayaan bangsa kita pada masa depan terletak di tangan anak-anak. Jangan sia-siakan harapan ibu bapa, guru dan sekolah terhadap anak-anak. Jangan jadikan halangan dan masalah hari ini sebagai halangan bagi anak-anak untuk mengejar kejayaan. Bonda dan guru-guru di SMK Pelagat insya-Allah akan membantu anak-anak. Kami guru-guru serta semua warga Pelagat insya-Allah akan bina dan terapkan akhlak Al-Quran dalam diri anak-anak agar menjadi insan kamil yang memberi manfaat kepada agama, diri, keluarga, masyarakat dan negara. Akhirnya, suka bonda mengingatkan anak-anak semua, marilah kita kejar kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah cerminan kepada masa depan kita. Kerana masa depan itu sebenarnya adalah sekarang. Semoga bertemu lagi, selamat belajar dan selamat menjalani hidup dalam norma baharu. Kita jaga kita mesti menang. Semangat menuju puncak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.